Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sempat kita jumpa lagi. Sehingga bila kita pun tak tahu. Aku tengok sebenarnya dalam perkembangan di dalam negara aku. Betul lah kata orang. Apa yang betul? Belajar tinggi tak bermakna pandai. Belajar sampai ke universiti, sampai ke college, sama ada swasta ataupun kerajaan di pusat-pusat pengajian tinggi. Itu tak bermakna sebenarnya kalian pandai, kalian bijak di dalam hidup, di dalam membuat pilihan, di dalam hala tuju negara. Tidak bermakna. Kerana kalian sebenarnya walaupun belajar tinggi, kalian tak pernah rasa pahit getir perjuangan nenek moyang. Bahkan kamu tak rasa sebenarnya pahit getir perjuangan kedua orang tua kamu yang bertungkul lumus untuk keperluan kamu di pusat pengajian tinggi. Kamu tak pernah pedulikan harga makanan yang mahal, harga ikan yang mahal, harga beras yang naik, harga telur, harga ayam. Sebenarnya kamu tak tahu apa-apa. Kerana kamu masuk universiti, masuk pusat pengajian tinggi pun ditanggung oleh mak bapak kamu. Kamu tak rasa pahit getir. Kamu tak rasa. Kenapa aku katakan sebenarnya belajar tinggi tidak bermakna kamu bijak, kamu pandai. Memang, bagi aku memang, itu benar. Pelajar apa sebenarnya? Kalau pemimpin yang kamu pilih adalah orang yang menganiaya, menzalimi saudara mara kamu, mak bapak kamu. Mak bapak kamu mungkin petani kecil, nelayan kecil, mungkin ladang kecil, mungkin. Tapi apa yang kamu tahu dari hal saudara mara kamu? Apa yang kamu tahu? Bahkan kamu tak ambil tahu. Belum dicerita lagi perjuangan nenek moyang yang tanpa mereka kamu mungkin tak wujud dalam dunia ni. Mungkin. Tapi apa yang kamu tahu adalah masuk pusat pengajian tinggi. Apa yang kamu tahu? Terkinja-kinja, terlompat-lompat. Itu yang kamu tahu. Apa yang kamu perjuangkan untuk bangsa kamu, untuk generasi kamu, untuk agama kamu. Apa yang kamu perjuangkan? Bahkan kamu terkinja-kinja, terjerit-jerit. Tan Sri kepala bapa kamu. Tidakkah kamu lihat perkembangan di dalam negara kamu sendiri? Kesan yang ditanggung oleh masyarakat. Nelayan kecil, petani kecil, pekerja ladang. Tidakkah kamu lihat? Kamu terkinja-kinja. Terlompat-lompat. Adakah kamu mau lihat negara kita ini? Generasi kamu, anak-anak kamu mungkin. Adakah kamu mau lihat? Anak generasi kamu nanti bebas melakukan hubungan sama jenis. Itukah yang kamu mau sebagai seorang pelajar? Apa yang kamu tahu?
Sebenarnya kamu tak tahu apa-apa. Kerana kamu tak lihat perkembangan di dalam masyarakat kamu. Kamu tak lihat perkembangan. Pemimpin macam mana yang kamu nak pilih untuk jadi teraju, untuk pacu negara ni? Pemimpin yang macam mana? Aku tak nampaklah sebenarnya kamu sebagai pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi berjiwa seorang pejuang. Aku tak nampak. Bahkan kamu yang lebih terlompat-lompat, lebih buruk dari beruk. Itukah yang dikatakan seorang pelajar yang punya attitude, punya minda. Kamu mungkin punya attitude, kamu mungkin punya minda, tapi kamu tak punya roh sebagai Melayu, tak punya roh sebagai Islam, tak punya roh sebagai pejuang. Kamu tidak ada roh mencintai Rasulullah. Kamu tidak ada roh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bercakap dari hal ibadat, tidak. Aku tak bercakap dari hal ibadat, tapi aku bercakap dari hal perjuangan bangsa, nasib generasi Melayu. Selepas aku pejamkan mata nanti, kalau orang-orang macam kamu, pelajar-pelajar macam kamu, yang tak kala ni belajar di pusat pengajian tinggi, yang terhegeh-hegeh nak tunjukkan diri kamu pada orang yang kamu gelar Tan Sri, yang terhegeh-hegeh, terjerit-jerit, konon-konon mau dikenal oleh Tan Sri. Kamu tahu apa yang kamu buat? Kamu masuk ke pusat pengajian tinggi, ditaja oleh mak bapak kamu. Kamu tak tahu apa-apa dari hal hidup. Jangan kamu rasa kamu belajar di pusat pengajian tinggi, swasta atau di bawah kerajaan. Jangan kamu rasa kamu hebat. Sebenarnya kamu lebih bodoh dari bodoh. Kamu tak kenal apa itu hidup. Kamu tak kenal apa itu perjuangan. Kamu tak kenal apa itu semangat. Kamu tak kenal apa itu pengorbanan. Bahkan kamu salah di dalam memilih pemimpin. Orang-orang seperti kamulah sebenarnya yang merosakkan negara ni, yang merosakkan bumi. Sebab apa ini berlaku? Kerana kamu tidak cintakan sejarah bangsa. Kamu tidak cintakan sejarah nenek moyang kamu. Yang kamu belajar adalah sejarah bangsa asing. Yang kamu belajar adalah sejarah Francis Lai. Yang kamu belajar adalah sejarah penjajah yang datang ke tanah Melayu, yang kamu angkat sebagai pahlawan. Kamu lupa perjuangan nenek moyang kamu. Kamu lupa perjuangan bangsa kamu sendiri. Bahkan sekarang, kamu nak jadikan negara ni negara yang tidak bermoral. Jangan kamu rasa kamu pelajar di Institut Pengajian Tinggi, awam atau swasta, kamu tidak akan turut derita apabila negara ini jatuh di peringkat paling dasar. Kamu jangan fikir kamu akan bahagia selama-lamanya. Bahkan mak bapak kamu, nenek moyang kamu, saudara mara kamu yang sekarang terhimpit dan tersepit kerana sukarnya hidup. Tapi apa yang kamu tahu dan apa yang kamu perjuangkan? Kalau inilah anak muda di dalam negara ini, kalau inilah anak muda di dalam negara ini akan musnah sebelum hari lebur, sebelum kubur-kubur dibongkar.
Aku tak nampak pun sebenarnya. Betapa pun tinggi kamu belajar, aku tak nampak kesedaran. Aku tak nampak. Tidak ada kesedaran untuk generasi seperti kamu yang terkinja-kinja, yang melompat-lompat. Tidak ada. Aku tak nampak. Aku tak nampak negara menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang boleh membawa negara ke arah yang lebih makmur dan lebih berjaya. Aku tak nampak. Kerana generasi muda yang ada sekarang, aku katakan, bangsa Melayu adalah satu bangsa yang cuai, yang alpa, yang lalai. Sekarang negara dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya Pak Pandir, Mak Andir, yang dipimpin oleh Lebay Malang, Pak Kadok, Mak Jenin. Kamu generasi muda, pelajar-pelajar, jika PRN kali ini kamu tidak ubah pendirian kamu dan kamu tidak mau sedar, aku rasa sebaiknya kamu jangan sedar langsung. Jangan sedar langsung. Sehingga satu hari nanti kamu makan pasir di tanah kamu sendiri. Sehingga satu hari nanti anak-anak kamu menanggung beban di atas kebodohan kamu. Aku tak nampak pemimpin yang kamu agung-agungkan sekarang, yang kamu gelar dengan Tan Sri. Aku tak nampak. Aku tak nampak negara ini akan selamat. Aku tak nampak. Aku nampak malam yang gelap, yang kabur. Aku tak nampak negara ini akan selamat. Aku nampak kita akan kehilangan satu persatu. Pulau demi pulau kita akan kehilangan. Dahulu kita kehilangan pulau Batu Putih. Kelak kita akan kehilangan Pulau Pisang. Dan kelak persempadanan perjanjian yang ditandatangani oleh orang yang kamu puja dan puji. Perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Jokowi sangat merugikan bangsa dan negara. Sebenarnya aku tak peduli. Bila-bila masa aku mungkin dijemput ilahi. Tapi kalian yang akan tinggal, kalian yang akan tanggung derita di atas apa yang kamu pilih. Jika kamu nak bebas sekarang dengan nama hak asasi, jika kamu mau terkinja-kinja sekarang, jika kamu anti pada agama kamu sendiri, jika kamu mahu jadikan negara ini tidak berlandaskan Islam, berlandaskan kebebasan, berlandaskan kemanusiaan, sehingga hubungan sesama jenis itu dibangga-banggakan. Jika kamu hendak negara ini dipenuhi oleh pendatang asing, Myanmar, Rohingya, atau apapun pendatang asing yang monopoli rezeki di tanah air ini, terpulang pada kamu. Betul, kamu ada di pusat pengajian tinggi. Itu betul. Aku tak nafikan. Tapi, adakah kamu rasa kamu boleh dan punya semangat untuk selamatkan tanah air ini, untuk selamatkan generasi kamu, untuk selamatkan nenek moyang kamu, saudara mara kamu? Cuba kamu lihat janji demi janji yang ditaburkan, yang tidak ada janji yang ditunaikan. Apabila ditanya tentang harga barang yang naik, apa katanya? Sila senaraikan harga barang yang naik.
Kita sebagai rakyat disuruh senaraikan harga barang yang naik. Sila senaraikan. Cuba kamu lihat harga petrol. Cuba kamu lihat harga minyak. Apakah janji-janji antara janjinya dahulu? PTPTN akan dihapuskan. Adakah terhapus? Apakah janjinya dulu? Perubatan dan pelajaran adalah percuma. Kerana itu adalah tanggungjawab kerajaan yang memimpin. Adakah ia dilaksanakan? Tidak. Bahkan ini adalah satu kepimpinan yang sebenarnya memusuhi agama, yang sebenarnya benci akan agama dan bangsa Melayu, yang mahu memadamkan agama dan bangsa Melayu dari tanah air ini, kerana mahu dijadikan tanah air ini liberalisme, komunisme. Ingat, akan sampai kelak anak cucu kamu itu berpegang pada jalan-jalan dan berfalsafah sebagai komunisme. Ingat baik-baik. Yang sumul adalah apa yang sudah Nabi tunjukkan, yang sudah para wali rintiskan. Itu yang sumul. Itu yang jelas. Apalah mana hidup kamu jika orang yang kamu pilih, khususnya di dalam PRND, orang yang kamu pilih untuk teraju negara, orang yang lebih banyak berjalan di udara daripada berkenderaan seperti kamu. Mak bapak kamu punya kenderaan yang kecil, perlu tuang minyak RON 95. Tapi pemimpin yang kamu pilih tidak gunakan kenderaan seperti kamu. Tidak. Jangan kata pemimpin yang ada ini bersih. Jangan. Bahkan kediamannya sahaja, jika kamu fikirkan, harganya bukan 100-200 ribu. Bukan. Aku nasihatkan kamu, orang yang kamu puja, yang terkinja-kinja, konon-konon menyambut kedatangannya di pusat pengajian tinggi. Dahulu beliau memperkudakan orang-orang miskin untuk kepentingannya. Sekarang beliau memperkudakan generasi muda untuk kepentingannya, untuk jawatannya, untuk pangkatnya. Yang penting beliau kekal di dalam jawatannya. Sekarang kita ada pemimpin lato-lato. Kita ada pemimpin wewenang. Kita ada pemimpin tata kelola. Kita ada pemimpin yang bila bercakap, bila orang lain bercakap, apa katanya? Jangan sembrono. Jangan. Ini bumi Melayu. Ini tanah Melayu. Bapa aku pun, nenek moyang aku pun Jawa juga. Tapi aku tak gunakan ayat sembrono. Kerana negara kita tak kurang bahasanya, tak kurang adat dan budayanya. Tak perlu gunakan falsafah, bahasa-bahasa orang asing untuk dibawa masuk untuk menunjukkan yang kita lebih hebat dalam bahasa. Kita ada pemimpin-pemimpin, pakar-pakar ekonomi yang memang penipu, yang memang pembohong, yang memang formulanya itu tidak ada fungsinya. Memang pembohong. Sekarang rakyat tertekan. Rakyat tertekan, terhimpit. Pengangguran tak pernah selesai. Bahkan harga telur pun tak boleh diselesaikan. Tak perlu. Kita tak perlukan sebenarnya.
jenama-jenama sekadar untuk mengkaburkan pembohongan. Tak perlu. Kita tak perlu pemimpin kedobrokan, yang dobrok-dobrok, tak perlu. Kita tak perlu pemimpin yang dia tidak ikhlas di dalam memperjuangkan nasib bangsa dan nasib masyarakat. Kita tak perlu pemimpin yang memperkudakan orang-orang miskin, dan apabila sudah berkuasa, dihinanya orang-orang miskin dengan katanya, orang miskin itu dibayar. Semasa zaman reformasi dulu, orang-orang miskin inilah yang dipukul, yang dihirit, yang datang dari jauh bermalam di masjid-masjid di tepi jalan semata-mata untuk melakukan reformasi dengan harapan agar negara ini menjadi lebih baik. Sebenarnya, kamu semua sudah diperalatkan, diperkudakan. Dan sekarang masa depan negara terletak di tangan generasi muda, belia yang muda. Jika belia dan generasi muda tidak mau sedar sekarang, kelak air mata kamu warnanya merah, air mata kamu warnanya darah. Kalau kamu rasa kamu orang yang terpelajar sehingga berjaya masuk ke pusat pengajian tinggi, dan kamu orang yang cintakan kebebasan bersuara, kebebasan beragama, kebebasan bersuara itu tidak salah. Tapi kebebasan di dalam hak asasi manusia itu tidak ada di dalam agama, khususnya di dalam memperjuangkan LGBT. Kenapa semua ini berlaku di dalam negara kita? Kerana negara ini rosak di bawah kepimpinan setengah segelintir orang-orang UMNO yang sebenarnya tidak cukup Melayu. Karena itu, negara ini rosak sejak sekian lama dipimpin oleh orang-orang UMNO yang tidak mau sedar, yang sengaja memijak bangsa Melayu sendiri. Sekarang kerajaan yang ada, pemimpin yang ada adalah perpaduan di antara pemimpin-pemimpin UMNO yang memang korup, yang memang penipu, yang memang banjingan. Alhamdulillah, mereka bersatu di dalam satu gunung supaya mudah kita umbankan ke Laut Tujuh, supaya mudah kita umbankan di Tasik Paujang. Di Tasik Paujang tempat haiwan tak lalu, burung tak melintas, angin tak bertiup, haiwan tak mendatanginya, tempat air tidak mengalir. Sekarang mereka di dalam satu puak, mereka di dalam satu jaring, bisirilan jalalah. Mereka akan terumban, dan selepas ini aku doakan mereka-mereka yang ada sekarang tidak akan wujud lagi di dalam memimpin negara. Tidak. Aku harapkan ini yang terakhir bagi mereka, dan ini adalah jalan mati bagi mereka. Aku harapkan selepas ini dan pada PRU yang akan datang, suara-suara mereka sudah basi, janji mereka sudah basi, perjuangan mereka sudah basi, kerana mereka sudah membuktikan mereka tidak pernah layak untuk jadi pemimpin. Mereka sudah buktikan.
mereka tidak layak jadi pemimpin. Tak pernah layak. Masa sudah sampai. Sebenarnya nasib tanah Melayu, nasib bangsa Melayu, nasib negara terserah pada belia, pada anak muda. Nasib negara terserah pada kalian. Kerana negara ni perlukan anak muda yang sedar, yang punya semangat, yang punya hati nurani sebagai Islam, sebagai Melayu sejati. Kita perlu. Kita tak perlukan anak muda yang terkinja-kinja, yang terlompat-lompat. Kita tak perlu. Jika kamu katakan kamu masuk ke universiti dan kamu tak belajar, belajar apalah sana? Cuba kamu pergi ke hospital kerajaan. Kebanyakan doktor pakar. Kebanyakan doktor pakar. Bukanlah bangsa Melayu. Kebanyakan peguam-peguam. Bukan Melayu. Pun kamu rasa kamu paling terpelajar. Sebenarnya kamu tak akan ke mana. Kamu tak akan ke mana kalau inilah sikap kamu sebagai anak Melayu. Kamu tak akan. Kita diajar untuk memilih pemimpin. Kita diajar. Tapi kalau ia pemimpin yang kamu pilih, yang kamu puja dan puji, yang kamu sembah, yang kamu cium tangannya, yang kamu terbongkok-bongkok, sebenarnya kamu akan menangis dengan air mata darah. Akan. Kamu akan menangis. Dan kamu mungkin akan hilang seluruhnya. Melayu mungkin akan hilang seluruh. Hilang kuasa. Hilang kejatian diri sendiri. Hilang maruah sebagai Melayu. Dan mungkin Melayu ini, kalau inilah generasinya, mungkin Melayu ini satu hari nanti hanya tinggal nama, bahkan sejarahnya pun dipadamkan dari tanah Melayu. Karena ada yang mengatakan bahawa apabila ada yang mengatakan bahawa tanah ini milik semua,
bukan milik Melayu. Ini milik semua. Siapakah yang akan tanggung beban dari kata-kata tersebut? Kalianlah yang akan tanggung beban dari kata-kata tersebut. Sayangnya, generasi yang masuk ke pusat pengajian tinggi, yang mana mak bapak bersusah payah untuk tanggung dan sara hidup kamu. Ketika mak bapak kamu terkial-kial beli barang makan dan keperluan dengan harga yang tidak turun. Ketika mak bapak kamu terpaksa makan ayam dengan harga yang mahal. Ketika mak bapak kamu terpaksa makan telur dengan harga yang mahal. Ketika mak bapak kamu terpaksa makan Maggi untuk kamu, tapi kamu terkinja-kinja, terlompat-lompat, terlambai-lambai, terbabai-babai dengan kata Tan Sri, Tan Sri. Kamu terkinja-kinja berjoget dengan Tan Sri konon. Sebenarnya kamu takkan kemana. Kalau inilah generasi, kelak bangsa Melayu hanya akan jadi hamba dipijak di tanah airnya sendiri. Baiklah, sama ada kamu percaya atau tidak, kita perlukan anak bangsa Melayu yang sedar. Kita perlukan orang Islam yang insaf. Kita perlukan generasi yang melihat jauh ke hadapan, yang melihat nasib generasi. Kita tak perlukan generasi yang berpoya-poya, yang sebenarnya makin kamu masuk ke pusat pengajian tinggi, makin kamu menunjukkan kebodohan dan kelalaian kamu. Generasi seperti kamu kah yang akan memperjuangkan tanah airnya apabila sampai masanya nanti? Generasi seperti kamu kah sebenarnya yang nenek moyang kamu mau lihat? Sebenarnya kamu pengkhianat. Kamu pengkhianat. Kamu menzalimi nenek moyang kamu. Yang paling buruk adalah kamu mudah diperalatkan, mudah digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang memang penipu, yang memang pembohong, pengkhianat. Kamu ditipu, dipergunakan oleh pemimpin yang sanggup menjual negara ini, tanah ini, maruah bangsa ini pada bangsa lain demi untuk kuasa, pangkat dan kedudukan. Kamu sebenarnya tidak melihat kebenaran di balik topeng pemimpin yang ada sekarang. PRN negeri kali ini adalah peluang kamu untuk membina sejarah dan menghumban mereka sedalam-dalam. Dan selepas ini, aku doakan suara mereka juga tidak akan kedengaran lagi. Tidak akan.
Alhamdulillah, Tuhan sudah tunjuk dan buktikan mereka adalah pemimpin yang memang penipu. Ini pemimpin yang bak kata pepatah, telurnya sebiji, tapi ekornya bergelumang tahi. Tapi jika masyarakat mau hidup di dalam loji, mau bergelumang dengan tahi, pilihlah pemimpin yang ada sekarang terpulang